اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم يسر ولا تعسر وبتمم بالخير. اللهم آمين. ما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada malam ini nak menyambung pembacaan kita dalam ayat suruhan dan larangan. InsyaAllah kita berada di penghujung surah Al-Baqarah, dan kita insyaAllah nak melihat hingga ke hujung surah Al-Baqarah pada malam ini insyaAllah. Baik, kita sampai pada ayat yang paling panjang dan dalam Al-Quran, pada halaman yang ke-48 ayat 282. Baik, ada suruhan dan juga larangan Allah SWT dalam ayat ini. Kita nak lihat dan kita nak mulakan dulu dengan nak membaca ayat ini. Satu halaman, tak boleh Haji, tak apa, saya baca seorang je so. Ini. Tak apa, boleh. Saya baca sih, insyaAllah. Saya boleh cuba, Ustaz. Baik, Masya Allah, Haji Fuad ada. Haji Fuad ada, ahlan wa sahlan. Alhamdulillah. Baik, kita baca separuh dulu daripada ayat 282 ini, insyaAllah. Untuk surat berapa? Surat 48. 48. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وليكتب بينكم كاتب بالعدل. وليكتب بينكم كاتب بالعدل. ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله. ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. فليكتب وليملل الذي عليه الحق. فليكتب وليملل الذي عليه الحق. وليتق الله ربه. وليتق الله ربه. ولا يبخس منه شيئا. ولا يبخس منه شيئا. Baik, kita nanti sekat itu sebahagian. Kita ambil yang ini dulu, semua nanti kita sambung sebahagian yang lain insya-Allah. Baik, terjemahan Haji Ifak boleh ke? Boleh. Baik. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan hutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Maka hendaklah dia menuliskan, dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi daripada dia sedikit pun.
Oh, jauh lari Baik. Ustaz. Baik. Lupa nak unmute lah. Baik. Ayat 282. Ayat yang paling panjang sekali dalam Al-Quran. Mengambil satu halaman, dan ayat ini bercerita tentang satu perkara saja, iaitu tentang hutang. Dan saya yakin kita semua sudah sedia maklum tentang perkara ini. Tetapi mungkin ini adalah sebagai revision kita, ulang kaji, ataupun mungkin reminder kembali pada apa yang mungkin kita telah lalu sebelum ini. Melihat kepada ayat berkaitan dengan hutang yang ditulis satu halaman, ia gambaran awal ni memberitahu kepada kita tentang pentingnya memberi perhatian kepada hutang ini. Ia adalah sesuatu yang akan berlaku banyak dalam masyarakat, dan ia adalah akan menjadi satu isu yang besar di kalangan manusia. Maka Allah letakkan tu panjang begitu, ini nanti akan jadi satu isu yang besar, perkara yang besar, dan itu gambaran awal yang boleh kita lihat pada ayat ini. Di awal ni Allah menyuruh, wahai orang-orang yang beriman. Seruan kepada orang yang beriman, dan kita telah melihat sebelum ini ayat-ayat beberapa yang kita jumpa yang bermula dengan ya ayyuhallazina amanu, dan minimum satu peringatan yang kita nak ambil daripada ya ayyuhallazina amanu ini ialah kata-kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ibnu Mas'ud kata, apabila engkau mendengar ya ayyuhallazina amanu, maka berilah tumpuan pendengaran itu. Atau bahasa kita, pasang telinga, buka telinga luas-luas, kan? Kenapa? Kerana nanti akan datang selepas itu suruhan, ataupun akan datang selepas daripada itu larangan. Dan apabila Allah menyeru, wahai orang-orang yang beriman, ada seruan ini, maka apa yang akan disampaikan selepas itu, ia ada kaitan dengan iman. Bermakna kalau suruhan itu dipatuhi, maka ia akan menambahkan iman atau meneguhkan iman. Jika suruhan itu tidak dipatuhi, maka ia akan mengurangkan iman atau menggoncangkan iman yang ada. So ia penting untuk diberi perhatian. Kita dah lalu juga sebelum ini, suruhan dan larangan Allah Azza wa Jalla, ia datang tanpa ada ya ayyuhallazina amanu. Dia tak ada ya ayyuhallazina amanu, kan? Ada je suruhan dan larangan yang sebelum ini, dia datang begitu sahaja. Akan tetapi bila ada suruhan dan larangan yang dimulai dengan ya ayyuhallazina amanu, itu memang kena beri perhatian yang lebih, kerana ia didedikasikan untuk menyampaikan sesuatu kepada orang beriman. Maka ini antara ayat yang Allah mulakan dengan ya ayyuhallazina amanu, so kita kena beri perhatian lebih. Semua ayat kena bagi perhatian lah, cuma ini perlu diberi perhatian yang lebih. Baik, maka kita nak melihat kepada ayat ini, apa yang Allah nak sampaikan, dan kita sekarang ini berdiri di hadapan ayat ini, kita sedang berdagang dengan iman yang ada dalam diri kita. Kita sedang nak berjual beli dengan Allah Azza wa Jalla di hadapan ayat ini dengan iman kita. So ia adalah satu jual beli yang diurus niaga yang penting, yang betul-betul kena beri perhatian. Allah menyebut tentang apabila kamu menjalankan suatu urusan dengan hutang piutang yang diberi tempoh hingga ke suatu masa yang tertentu, maka hendaklah kamu menulis. Allah sebutkan faktubu.
ia adalah suruhan Allah Azza wa Jalla. Apa dia? Untuk menulis hutang yang diberikan. Dan ini adalah perkara awal yang Allah sebutkan tentang hutang. Allah tak mulakan dengan wahai orang beriman, kalau kamu berhutang dengan orang yang kamu tak kenal ataupun bukan daripada kalangan ahli keluarga ataupun orang yang kamu tak berapa percaya, maka tulislah. Tak. Allah mulakan dengan wahai beriman, apabila kamu jalankan satu urusan yang ada hutang piutang, maka tulis. So dia umum memberi ingatan kepada kita bahawa kadang-kala mungkin memang kita berlebih kurang terutamanya dengan ahli keluarga. Tapi Allah beritahu bahawa bukan Allah nak suruh kita jangan berlebih kurang dengan ahli keluarga, bukan. Tapi Allah nak beritahu bila sampai masuk hal hutang piutang ini, nanti walaupun dalam kalangan ahli keluarga, kalau tak disusun, tidak diuruskan dengan betul, maka akan jadi masalah pada masa akan datang. Maka umumnya Allah suruh tulis siapa pun dia. Dan ini kalau kita nak buat, dia nampak macam kalau katalah kan sama adik-beradik ataupun kawan baik kan, orang kita akan rasa macam aku dengan kau kenal lama kot kan, kita ni adik-beradik kot, takkan nak tulis-tulis ni kan. Dia macam janggal. Akan tapi Allah perintahkan, maka lakukanlah kerana kita tak tahu apa yang akan berlaku pada masa depan. Dan berhati-hati adalah perkara yang adalah langkah yang lebih patut diambil daripada nanti bila dah jadi apa-apa, waktu tu barulah akan nak ada hal. Baik. So itu yang pertama, suruhan Allah Azza wa Jalla faktubu. Maka tulislah hutang piutang itu. Wal yaktub bainakum katibun bil adl, dan ini adalah suruhan Allah Azza wa Jalla yang kedua. So ini suruhan yang pertama umumnya tulis. Dan ini adalah suruhan yang kedua. Apa dia? Hendaklah seorang penulis di antara kamu menulisnya dengan adil. Disuruh tulis, dan nak tulis tu pula ditulis oleh siapa? Ditulis oleh seorang yang katibun bil adil. Ditulis tulisan itu dengan adil, dengan benar. Adil ini dalam urusan hutang piutang itu. Kenapa perlu Allah sebutkan dengan adil? Kerana orang yang nak meminjam, satu, selalunya dia meminjam bila dia berada dalam situasi yang memerlukan. Dia perlu, so dia pinjam. Dan kalau orang memerlukan, kadang-kala ia diambil kesempatan oleh orang yang memberi pinjam. So dia letakkanlah syarat macam-macam, kena ini, kena ini. Dan selalunya orang yang nak pinjam, dia dah dalam keadaan terdesak. So dia akan iakan je lah dengan syarat-syarat yang diberikan, asalkan dia dapat pinjam sebab dia ada hal mendesak yang perlu dia selesaikan. Maka nak menulis tentang hutang itu, Allah perintahkan kepada orang yang memberi hutang agar berlaku adil dalam nak memberi hutang piutang tersebut. Dari sudut bilangan kan, pinjaman itu, bayar pinjam berapa, bayar berapa. Dari sudut tempoh pinjaman itu, ia perlu bil adil. Allah sebutkan bil adil ini setelah Allah sebut sebelum ini tentang apa? Halaman sebelum ini cerita tentang apa? Halaman 47. Dia bercerita tentang urus niaga riba. So, riba adalah satu urus niaga yang tidak adil. Kan? Kalau diberi pilihan kepada peminjam, kan, sudah tentulah dia nak bayar sebanyak yang dia pinjam, dan kalau kata lebih pun dia lebih sikit lah kan, sebagai bentuk penghargaan si peminjam kepada orang yang memberi hutang. Kan, tapi bila terpaksa mengambil ataupun terpaksa membayar dengan tempoh yang panjang ataupun amount
yang berkali ganda, maka jika ditanya pada orang yang pinjam, dia tak berapa sukalah dengan perkara tersebut, tapi mungkin kerana terpaksa kan, lalu dia pun teruskanlah dengan perkara tersebut, maka Allah ingatkan tentang bil adil, ia perlu ditulis dengan adil. Wala ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahullah. Di sini adalah larangan Allah Azza wa Jalla. So baru je kita berada pada dua perenggan je, dua rangkap je, macam pantun lah kan, dua rangkap je. Tapi dah ada suruhan dan larangan Allah satu persatu, macam dia back to back. Ya. Dan janganlah seorang penulis enggan menulis sebagaimana Allah telah mengajarkannya. Baik, pertamanya, kalau kita lihat pada konteks ayat ini, waktu turunnya ayat ini, nak berjumpa dengan orang yang mampu menulis, dia susah sikit. Sebab apa? Majoriti masyarakat Arab ketika itu mereka adalah apa? Al-Ummiyin. Seperti disebut dalam surah Al-Jumu'ah. Mereka adalah orang-orang yang buta huruf, tak tahu baca dan juga tidak tahu menulis. So nak jumpa orang yang pandai menulis, dia tak ramai kan. So Allah perintahkan kepada siapa yang tahu menulis, kena menulis bagaimana Allah telah mengajarkan. Pertama, menulis dengan jujur. Yang kedua, menulis dengan adil. Dan yang ketiga, dia menulis berdasarkan kepada ilmu. Kenapa? Kerana bila penulis tak ramai, orang yang ada duit, dia ada advantage untuk apa? Untuk nak sogok sikit kepada penulis tu, kan? Supaya berpihak lebih kepada dia. Dan kalaulah si peminjam tak tahu membaca, lagilah masalah. Betul tak? Dia tahu sign je, kan? Dapat dokumen tebal macam tu, memang tak selak lah satu-satu kan. Tahu sign je. Kan? Rupanya banyak macam-macam ditulis dalam tu, banyak klausa macam-macam klausa yang ada. So orang yang menulis, dia boleh tulis yang berpihak kepada orang yang berhutang, yang nanti akan menaik si peminjam. Lagi-lagi kalau yang peminjam itu tidak boleh membaca, maka Allah ingatkan kepada orang yang menulis ataupun katibun, si penulis, dia perlu menulis dengan jujur. So dalam hal ini, pertama Allah sebutkan kepada siapa? Kepada orang yang memberi hutang, dia kena beri perhatian. Yang kedua, kepada penulis perjanjian itu. So dua ini yang utama awal yang Allah sebut bila bercerita tentang hutang. Allah tak sebut dulu kan, janganlah meminjam ataupun janganlah berhutang kan, kerana itu nanti Allah akan sebutkan kemudian cerita tentang orang yang meminjam. Falyaktub wal yumlil allazi alaihi alhaq. Ini adalah suruhan yang ketiga dan suruhan yang keempat. Oleh itu, saya padamkan yang sebelah sini. Dan hendaklah ia menulis, ya, suruhan di sini. Dan hendaklah orang yang berhutang itu merencanakan isi surat itu dengan jelas. Ya. So ini. Okey. Falyaktub. Okay. Sebut lagi sekali, falyaktub. Maka hendaklah si penulis itu menulis, ataupun yang memberi hutang mencari orang yang menulis, ataupun dia menulis tentang hutang tersebut. Wal yumlil. Dan sini barulah sampai kepada orang yang berhutang itu merencanakan isi surat hutang itu dengan jelas. So di sini barulah disebut tentang si peminjam. Dan disebut pula tentangnya apa? Peminjam itu perlu jelas apa yang
berada dalam surat tersebut. Perlu jelas isi perjanjian tersebut dan itu perlu dijelaskan oleh sama ada oleh orang yang memberi pinjam itu ataupun katibun tadi, si penulis tadi perlu terangkan. Wal yattaqillaha rabbah, suruhan yang ke-5, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Wala yabkhas minhu syai'a, ini adalah larangan yang kedua. Dan janganlah ia mengurangkan sesuatu pun dari hutang itu. Dan ini bahagian ini sampai kat sini. Wal yattaqillaha rabbah wala yabkhas minhu syai'a. Ini disebutkan kepada kedua-duanya, iaitu si pemberi hutang dan si peminjam. Dua-dua. Orang yang bagi hutang, dia kena beri dalam keadaan bertakwa kepada Allah, dalam keadaan takut kepada Allah. Kerana ada orang yang menjadikan memberi pinjaman itu sebagai satu sumber pendapatan dia. Dan itu hingga ke hari inilah, kan, memberi pinjam adalah sebagai satu perniagaan. So Allah ingatkan wal yattaqillaha rabbah. Bertakwalah kepada Allah dalam nak bagi pinjam duit ke orang. Agar memberi pinjaman itu bukan niat nakkan itu sebagai satu penjanaan kepada duit dia. Nak memberanakkan duit dia. Ataupun bukan juga dengan niat untuk nak menyusahkan orang yang diberi pinjaman itu, dengan niat nak merampas apa yang dia ada. Sebab dia bagi pinjam dalam keadaan kena bayar lebih ataupun kena ada interestnya itu banyak. Akhirnya yang dibayar itu hanya interest tak habis-habis. Akhirnya orang tu kena bagi dia punya motor, kena bagi dia punya kereta, kena bagi barang rumah. Akhirnya selai sepinggang tak ada apa. Maka orang yang memberi pinjam kena ada takwa kepada Allah Azza wa Jalla, dan ini asas dia. Dan juga kepada orang yang berhutang, orang yang meminjam, ia perlu ada takwa kepada Allah, perlu ada takut kepada Allah dalam nak meminjam. Kerana yang pertama, meminjam, ia perlu, hadis menceritakan dan ayat Quran juga dia menceritakan tentang yang dipuji oleh Allah Azza wa Jalla ialah orang-orang yang at-ta'affuf. Allah sebutkan ni sebagai at-ta'affuf, orang yang yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Quran sebutkan orang tak tahu yang dia itu memerlukan. Orang tak tahu yang dia itu memerlukan. Sebab apa? Betapa dia melindungi diri dia daripada meminta-minta dan menzahirkan yang dia itu susah dan memerlukan bantuan. Itu at-ta'affuf. Dan Allah puji tentang orang yang sikapnya begini, dan sifat ini ada pada para sahabat, ada pada muhajirin, dan Allah puji khusus kepada Al-Ansar dalam surah yang ke-59. Allah sebutkan mereka mengutamakan orang lain walaupun mereka sendiri juga memerlukan. Dia bagi ke orang lain walaupun dia sendiri pun memerlukan. Dia ada makanan, dia bagi ke orang, dia infakkan. Kenapa? Sebab orang tu lapar. Sedangkan dia sendiri pun sama lapar juga. Tapi dia mendahulukan. Dan orang yang dia menghalang diri dia ataupun menzahirkan kesusahan diri dia, hingga orang nampak dia macam biasa je. Orang tak tahu kesusahan yang sedang dihadapi, itu at-ta'affuf yang disebutkan dalam Al-Quran. Dan untuk peminjam ataupun orang yang nak berhutang, ini sifat yang Al-Quran nak terapkan, dan juga itu juga yang disebut oleh Nabi SAW agar Nabi melarang kan daripada meminta-minta. Agama menggalakkan seseorang itu memakan daripada hasil usaha tangan dia sendiri, dan itu yang terbaik sekali. Disebutkan seorang itu dia keluar memikul kayu di bahunya, kemudian dia
pergi menjual mendapatkan hasil lalu dia makan dan beri kepada ahli keluarga, itu adalah yang terbaik dan itu dikira sebagai dia sedang keluar berjihad pada jalan Allah. So untuk peminjam, itu bahagian dia yang pertama, dia kena ada takwa kepada Allah Azza wa Jalla, which is bukan senang-senang je dia nak pergi pinjam. Kerana ada orang yang dia sifatnya begitu, lagi-lagi bila dia kenal dengan kan, orang yang ada duit ataupun ahli keluarga dia ada duit kan, dia mulut tu ringan kan, nak meminjam. Maka Allah ingatkan wal yattaqillaha rabbah. Kena ada takwa kepada Allah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bila dia terpaksa meminjam, maka meminjamlah dalam keadaan takut kepada Allah Azza wa Jalla, which is pinjam dengan niat untuk membayar balik. Dan Nabi SAW sebutkan, jika seorang itu dia meminjam dengan niat waktu dia pinjam tu dia nak bayar balik, maka Allah akan bantu dia bayar. Dan kalau dia mati sebelum sempat dia nak membayar hutang dia kembali, maka Allah kata Allah akan tolong bayarkan untuk dia. Dan jika seseorang itu ketika mana dia meminjam duit, dia memang pinjam dan dalam hati dia memang tak ada niat nak bayar. Sebab alah, aku pinjam berapa je, tak luak pun duit orang tu. Kalau aku tak bayar pun duit dia tak luak. Dia dah ada niat begitu. Maka orang ini akan ditimpakan azab yang besar oleh Allah Azza wa Jalla. Walaupun betul kalau dia tak bayar, orang tu memang tak ada apa-apa kesan pun kan. Orang tu dia ada berpuluh-puluh juta, dia pinjam 100, tak bayar 100 tu, alah, tak ada rasa apa pun. Tapi kalau waktu dia pinjam tu memang dia niat dia tak nak bayar. Itu dia kena jawab nanti pada Allah Azza wa Jalla. Dan itulah ingatan Allah, wal yattaqillaha rabbah. Pada orang yang meminjam kena ada takwa kepada Allah. Wala yabakhas minhu syai'a. Larangan yang Allah ingatkan kepada orang yang memberi hutang dan kepada orang yang meminjam. Okay. Yang pertama, kepada orang yang memberi pinjaman, jangan mengurangkan sesuatu daripada hutang tu. Macam mana mengurangkan sesuatu daripada hutang tu? Kita boleh tengok kalau sekarang ni kan, kalau orang yang pergi pinjam dekat Alung, dia pinjam 5,000, pinjam 5,000. Berapa yang akhirnya sampai ke tangan dia? 5,000 ke? Tak. Dia kena apa? Dia kena bayar processing fee lah, dia kena bayar itulah. Akhirnya yang sampai dekat tangan dia 4,000, 3,000 lebih. Tapi dalam surat dia pinjam 5,000. So Allah ingatkan wala bakhas minhu syai'ah. Jangan murangkan sesuatu daripada hutang itu. Itu kepada orang yang memberi hutang. Kepada orang yang meminjam, sudah tentu direct ayat ini mengingatkan bahawa berapa amount yang dipinjam, itulah amount yang perlu dibayar. Tak ada istilahnya nasib baik aku bayar. Kalau aku tak bayar, kan, aku bayar tu dah kira bagus dah tu. Tak. Dia pinjam 100, 100 lah yang perlu dipulangkan dan itu minimum yang perlu dipulangkan, 100. Tidak kurang dan juga tidak lebih. Dan yang terbaik adalah dia pulangkan 100 berserta dengan tambahan sebagai bentuk hadiah. Yang dia sendiri nak bagi bukan ditetapkan oleh orang yang berhutang. Orang yang memberi hutang itu. Baik. فإن كان الذي عليه حق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. Kemudian jika orang yang berhutang itu bodoh atau lemah atau ia sendiri tidak dapat merencanakan isi itu, dia tak faham, tak boleh baca, ataupun orang yang memerlukan tu dia anak yatim contohnya, ataupun orang yang dia tak boleh nak uruskan sendiri tapi dia memerlukan, maka hendaklah direncanakan oleh walinya dengan adil. Dan ini bukan saja kepada orang yang tak berapa berakal, akan tapi ia juga kepada, kan ada orang yang bijak pandai mengambil kesempatan kepada sesiapa sahaja dengan menggunakan terms yang macam-macam yang orang biasa nak faham susah.
dan itu akhirnya menjerat orang-orang biasa yang tak biasa dengan terms yang digunakan. Maka ingatan Allah Azza wa Jalla, nak buat urus niaga ini direct, jangan gunakan terms yang tidak difahami ataupun belok sana belok sini. Kalau yang ini berapa lama, kalau begini macam ni, kalau begini macam dia, terms yang susah untuk nak difahami. Dia bukan straightforward. Maka Allah ingatkan di sini. Maka hendaklah dicanangkan oleh walinya dengan adil dan benar. Maka kena ada wakil yang boleh faham apa cerita tentang hutang-hutang ini, dan jika tidak, pihak yang memberi pinjam kena menerangkan hinggalah dia benar-benar faham. Wastashhidu syahidaini min rijalikum, dan hendaklah kamu mengadakan 2 saksi lelaki dari kalangan kamu. So ini falyumlil ni tadi adalah suruhan Allah Azza wa Jalla yang ke-6, kena ada wakil yang membantu. Kemudian wastashhidu syahidaini min rijalikum, suruhan Allah yang ke-7, kena ada 2 orang saksi dari kalangan lelaki. Fa illam yakuna rajulain, jika tak ada 2 orang lelaki, farajulun wa imra'atan, maka seorang lelaki dan 2 orang wanita. Dan di sini membawa kepada satu hukum, iaitu kesaksian seorang lelaki sama dengan kesaksian 2 orang wanita. So kalau nak ganti seorang lelaki, dia kena ada digantikan dengan 2 orang wanita. Mimman tardawna minasyuhada, yang mereka itu setujui untuk menjadi saksi, yang kamu redha, kamu okey dia menjadi saksi, supaya jika seorang yang lupa dia saksi perempuan yang berdua itu, maka dapat diingatkan oleh seorang lagi. Wala ya'ba syuhada'a idza ma du'u, ini adalah larangan yang ketiga. Saya naikkan ke atas, saya padam dulu. Sini larangan yang ketiga, terjemahannya. Dan di sini terjemahannya, dan jangan saksi-saksi itu enggan apabila mereka dipanggil menjadi saksi. Wala tas'amu an taktubuhu saghiran aw kabiran ila ajalih. Maaf. Larangan Allah yang keempat, dan janganlah kamu jemu menulis perkara hutang yang bertempuh masanya itu, sama ada kecil atau besar jumlahnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih membetulkan, iaitu menguatkan keterangan saksi, dan juga lebih hampir kepada tidak menimbulkan keraguan kamu. Kecuali perkara itu mengenai perniagaan tunai yang kamu edarkan sesama sendiri, maka tiadalah salah jika kamu tidak menulisnya. So di sini ada apa? Allah taktubuha, ini ada pengecualian. Wa ashhidu idza tabaya'tum, suruhan Allah Azza wa Jalla yang ke-8, dan adakanlah di sini, dan adakanlah saksi apabila kamu berjual beli. Wala yudarra katibun, larangan yang kelima, dan janganlah mana-mana juru tulis dan saksi itu disusahkan. Wa in taf'alu fa innahu fusuqum bikum, dan kalau kamu melakukan apa yang dilarang itu, maka sesungguhnya demikian adalah perbuatan fasik, iaitu derhaka yang ada pada kamu. Wattaqullah, suruhan Allah yang ke-9, oleh itu hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Wa yu'allimukumullah, dan ingatlah Allah dengan keterangan ini mengajarkan kamu, dan Allah sentiasa mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Allah menutup ayat ini dengan wallahu bikulli syai'in alim, Tuhan yang maha mengetahui. So Allah nak beritahu ini cara nak menguruskan hutang dengan sesiapa pun.
walaupun kita rasa leceh, walaupun kita rasa tak apalah, saya percaya dia kawan baik saya, dia ahli keluarga saya. Allah sebutkan dia adalah alim, Tuhan yang maha mengetahui nanti apa yang akan berlaku pada masa hadapan. Dan kita lihat di penghujung ayat ini, Allah ulang lagi sekali, wattaqullah. Dan inilah dia, ini dalam suruhan yang ke-9 dalam ayat ini. Inilah asas kepada apa pun perkara yang nak dilakukan. Bertakwalah kepada Allah. Sebab itu kalau kita lihat video-video kan, ada orang kadang berjumpa dengan syekh-syekh, dengan para ulama, dia kata, "Syekh, tolong bagi nasihat kat aku, ataupun tolong bagi tausiah dekat aku." Selalunya nasihat ataupun tausiah yang pertama sekali akan diberikan ialah ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Itu yang first kali. Selalunya syekh-syekh ni ataupun ulama-ulama ni akan sebut. Kenapa? Kerana ia adalah asas. Bila seseorang itu berurusan dengan apa pun, dengan berbekalkan modal takwa, maka dia akan menjadikan urusan itu yang terbaik. Dan dia tidak mahu untuk hilang modal takwa yang dia ada tu. Kan? Sebab ini adalah bila kita berurusan dengan orang, kita bukan hanya berurusan dengan manusia. Tak. Kita dalam masa yang sama sedang meletakkan modal iman dan takwa kita di hadapan urusan tersebut. Dan jika kita ada menzalimi ataupun menipu dalam urusan tersebut, maka kita sedang mengorbankan iman dan takwa. Kita sedang bagi dekat orang tersebut iman dan takwa kita, dan modal yang kita nak dapatkan susah itu akhirnya berkurang. Maka wattaqullah adalah ingatan Allah Azza wa Jalla yang paling besar pada apa pun yang nak dilakukan. Kerana orang kalau dia nak tipu, dia boleh kona ikut macam mana pun. Kita dah check betul-betul lah, kan? Betul pun check, berkali-kali check. Tapi kalau dia nak tipu, dia memang akan tipu. Akan tapi bekal takwa itu yang akan menjaga seseorang, menjadi pendinding pada diri seseorang itu daripada melampaui batas yang sepatutnya. Ini 5 larangan, 9 suruhan. 9 suruhan, 5 larangan minimum yang kita dapat daripada ayat 282, ayat yang bercerita tentang hutang. Umumnya ialah ringkasannya ialah janganlah meminjam ataupun janganlah berhutang. Itu perkara yang perlu dielakkan. Dan untuk orang yang Allah berikan kepada dia kelebihan daripada sudut harta, kan, itu satu perkara yang mencabar untuk dia pada bahagian ini. Kerana mesti akan ada orang datang untuk minta ataupun nak meminjam. Maka bagaimana? Ingatlah pesan Allah, wattaqullah. Bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan berikanlah yang terbaik yang boleh kita berikan dengan niat kita nak mendapatkan iman dan takwa di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan jangan memang Allah sebut wallahu bikulli syai'in alim, Allah tu maha mengetahui. Orang tu pinjam dengan niat nak bayar ke tak bayar. Orang tu sebenarnya susah ke tak susah. Orang tu nak menipu. Orang tu ada duit kan, tapi dia tak nak bayar. Jangan bimbang. Allah itu Tuhan yang maha mengetahui. So Allah akan uruskan bagi pihak kita. Dan dalam hadis Nabi SAW menyebutkan Nabi lebih suka untuk keluar bersama dengan seseorang bagi menunaikan hajat ataupun permintaan orang tersebut. Itu Nabi lebih suka daripada Nabi duduk beriktikaf di Masjid Nabawi. Pertama, duduk di Masjid Nabawi, kan, kalau solat situ pahala dah memang besar.
duduk pula beriktikaf, pahalanya besar. Tapi Nabi kata, aku lebih suka pergi berjalan memenuhi hajat dan permintaan orang yang memerlukan. Maka orang yang diberikan kelebihan daripada sudut keuangan oleh Allah SWT, itu adalah bidang dia untuk mendapatkan iman dan takwa yang besar. Tapi Rasulullah pun ada juga berhutang. Tapi saya cerita tu lupa. Ustaz ingat tak ceritakan sikit? Eh, Pertama, mengelakkanlah berhutang kan. Dan bila kita berada dalam situasi yang terdesak, memang tak dapat tidak kita akan terpaksa berhutang lah kan. Tetapi berhutang itu setelah kita dah tak jumpa dah mungkin solusi lain kecuali dengan kita meminjam. Dan ketika itu tak apalah untuk kita nak meminjam, dan meminjam dengan niat untuk kita membayar kembali, dan Allah akan bantu untuk nak bayar. Baik, Allah Taala a'lam. Kita melihat kepada halaman yang terakhir pada surah Al-Baqarah ayat 283 hingga ayat ke-286. Firman Allah, wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah. Dan jika kamu berada dalam musafir lalu kamu berhutang atau memberi hutang yang bertempoh, sedang kamu tidak mendapati jurutulis, maka hendaklah diadakan barang gadaian untuk dipegang oleh orang yang memberi hutang itu. Masih lagi bercerita tentang hutang. Kemudian kalau yang beri hutang percaya kepada yang berhutang dengan tidak payah bersurat, saksi dan barang gadaian, maka hendaklah orang yang berhutang yang dipercayai itu menyempurnakan bayaran hutang yang diamanahkan kepadanya. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhan. Allah ulang lagi, wal yattaqillaha rabbah. Ini asas dia. Kalau tak ada ini, orang memang akan pakai suka-suka je lah meminjam dan menggunakan harta orang lain. Dan janganlah kamu, wahai orang-orang yang menjadi saksi, menyembunyikan perkara yang dipersaksikan. Dan sesiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. Dan ingatlah, Allah sentiasa mengetahui akan apa yang kamu kerjakan. So ayat 283 bermula daripada sini ialah ingatan Allah kepada orang yang berhutang, agar orang yang diberi kepercayaan, orang dah bagi pinjam, itu tanda dia percaya pada kita, walaupun kan, mungkin ada was-was dalam diri dia, tapi dia bagi juga. So itu bentuk penghormatan orang yang memberi itu kepada kita. Maka kita kena balas penghormatan itu dengan menghormati dia juga dengan cara membayar kembali. Dan Allah sebutkan di penghujung ayat 283 ini tentang asimun qalbu. Terjemahannya orang yang berdosa hatinya. Qalb, bila seorang itu meminjam, cerita orang yang meminjam, dia juga sedang memberikan modal iman dan takwa dia. Dan dalam dia menguruskan hutang, itu akan memberi kesan kepada hati. Maka orang yang dia meminjam, dan kemudian Allah bantu dia dengan meluaskan rezeki dia, yang mana dia mampu untuk nak membayar kembali, tapi dia memilih untuk tidak membayar kembali, maka dia sedang menggunakan hati dia yang dia nak pakai nanti untuk nak menghadap Allah Azza wa Jalla. Dia sedang mengorbankan hati dia untuk wang ringgit yang tak seberapa yang dia pinjam itu. Allah sebutkan asimun qalbu, hati dia yang berdosa. Bukannya Allah sebutkan orang tu berdosa. Yalah, orang tu berdosa, tapi Allah letakkan dia adalah di hati. Dan lagi panjang tempoh dia menangguhkan pembayaran hutang itu dengan sengaja. Dalam keadaan dia ada duit, ada kemampuan untuk nak bayar, maka selama itu hatinya akan terus berdosa
berdosa menjadi gelap, 1 titik, 2 titik, akhirnya menjadi gelap, dan selepas itu dia akan menjadi keras. Dan amat tidaklah berbaloi. Berapa banyak pun yang kita pinjamkan, yang kita letakkan hati kita sebagai barang gadaian, tak baloi. Kenapa? Kerana hati itu bila dia telah hitam, dia telah keras, bagilah berapa juta untuk digantikan pun dia tidak akan berbaloi. Ya. Orang pinjam 1,000, 10,000, kemudian mampu nak bayar, tapi dia memilih untuk tidak bayar. Tak berbaloi 10,000 itu dengan hatinya yang lama kelamaan akan menjadi gelap dan kemudiannya menjadi keras. Tak berbaloi. Langsung. Sebab apalah nilai 10,000 itu dengan hatinya nanti yang dia nak bawa menghadap Allah Azza wa Jalla. Seorang yang pinjam, walaupun ayat 282 yang panjang tadi, ingatannya adalah banyak kepada orang yang memberi pinjaman. Di sini Allah letakkan pendek je kepada orang yang berhutang, tetapi ingatannya itu adalah keras. Ia sedang mengorbankan hati dia untuk nilai pinjaman yang dia ambil, dan apa pun nilai, pinjamlah 1 bilion pun, dengan kita mendapat hati yang keras, yang nanti itu akan dibawa menghadap Allah SWT, itu satu yang tidak berbaloi. Wallahu bima ta'maluna alim. Lagi sekali Allah tutup ayat yang bercerita tentang hutang ini dengan apa? Dengan perkataan alim. Tadi pun sama, kan? Penghujung ayat 282 juga adalah perkataan alim. Wallahu bima ta'malun, di sini Allah letakkan bima ta'malun. Ada ayat yang wallahu alimun bima ta'malun, tapi di sini wallahu bima ta'maluna alim. So bima ta'malun ini dikedepankan. Bima ta'malun ini dikedepankan pada ayat ini. Kenapa? Kerana Allah nak fokuskan kepada apa yang kamu lakukan. Setiap apa yang kamu lakukan. So Allah nak minta agar berhati-hati pada setiap apa yang kita lakukan, terutamanya orang yang meminjam itu, bahawa dia kena berhati-hati pada setiap apa yang dia buat, kerana Allah itu sedang memerhati apa yang dia sedang lakukan. Baik. Maka ayat 282, ayat 283, ia bercerita tentang hutang. Dan mungkin kita ada pengalaman sebagai orang yang memberi hutang ataupun sebagai orang yang berhutang. Tapi kita nak juga mengingat kembali, kan? Kalau kita lihat pada ayat yang ke 282 tadi, Allah mulakan dengan saya padam dulu, ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin. Allah sebut tentang bidainin. Dainin ini adalah terjemahannya sebagai hutang. Selain bercerita tentang hutang-hutang yang berada di sekitar manusia ini, kita juga personally nak mengambil ingatan tentang hutang kita. Kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana kita semua sedang berhutang kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dengan dua ayat ini, kita nak melihat kembali diri kita sebagai seorang yang berhutang. Adakah kita telah berusaha membayar kembali hutang-hutang kita tersebut? Ataupun kita sedang berseronok dengan pinjaman itu, kita mampu untuk nak bayar, tapi kita memilih untuk berseronok dengannya dan tak kisah untuk bayar. Tak plan, tak ada perancangan, tak ada buat timeline untuk nak bayar balik hutang-hutang pada Allah SWT. Allah dah berikan kita umur 30, 40, 50, 60 tahun. Itu adalah apa?
saja-saja bagi, tak. Itu adalah hutang. So kita nak melihat kembali, aku dah 50-60 tahun ini, hutang 60 tahun aku ada dengan Allah Azza wa Jalla. Tolaklah masa balik katakan 15 tahun yang tidak dikira dosa dan juga pahalanya. So aku ada 40 tahun, aku ada 50 tahun hutang aku dengan Allah. So 40-50 tahun ini dah buat apa? 40-50 tahun ini kita sedang memenuhi kehendak siapa? Menggunakan hutang umur yang Allah bagi pada kita untuk memenuhi kehendak siapa? Kehendak kita ataupun kehendak Allah SWT. Dan jika digunakan untuk memenuhi kehendak kita, dalam masa yang sama kita terus minta lagi kepada Allah untuk nak tambah lagi hutang, maka itu satu yang perlu kita lihat bersama-sama. Hutang kita dengan Allah Azza wa Jalla adalah jauh lebih banyak daripada hutang orang dengan kita. Berapa banyak pun orang pinjam dengan kita? Berapa banyak? Ada orang pinjam dengan kita 1 juta, 2 juta, 10 juta. Orang pinjam dengan kita 10 ribu, belas ribu, ratus ribu. Orang pinjam dengan kita. Bandingkan dengan pinjaman kita, hutang kita dengan Allah Azza wa Jalla, mana lagi banyak, mana lagi panjang yang nak kena jawab. Itu baru kita bercerita tentang umur 40-50 tahun ini. Kita tak bercerita tentang berapa banyak duit Allah bagi, berapa banyak ilmu Allah bagi, berapa ramai anak Allah bagi, berapa tinggi jawatan yang Allah bagi, berapa ramai orang yang berada bawah kita. Itu semua hutang yang nak kena jawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan adakah kita rasa senang nak lepas dengan hutang-hutang semua ni? Adakah kita rasa dengan semua-semua ni Allah akan tutup mata je? Sedangkan kita dengan orang pinjam kita 1,000, 2,000, kita nak pejam mata buat tak tahu. Senang ke susah? Kan? Baru nak rasa tak apalah. Tiba-tiba nampak dia upload pergi berjalan. Naik balik rasa tu. Kan? Pergi berjalan boleh kan? Hutang aku tak nak bayar. Kita tak boleh nak tutup mata dengan hutang orang dengan kita. Adakah kita rasa Allah boleh nak tutup mata dengan hutang kita pada dia? Dan nilaiannya jika dibandingkan, maka sebab itu apabila orang yang diberikan kemampuan daripada sudut keuangan, ada orang datang meminjam pada dia, dia beri pinjam, dan kemudian dia berniat untuk menghalalkan pinjaman tersebut, maka buatlah yang sebegitu kerana nanti kita lebih mengharapkan bila kita berdiri di hadapan Allah, Allah kata tak apalah, semua hutang kau aku halalkan. Kita mengharapkan Allah melafazkan ayat itu pada kita kerana nanti Allah sebutkan apa? Ahsahullah. Ahsahullahu wa nasuh. Apa yang Allah bagi pada kita nanti, Allah akan hitung. Dan hitungan itu adalah hitungan yang sangat-sangat terperinci. Allah gunakan perkataannya ahsa. Ini kita dah lalu awal dulu dalam surah yang ke-58. Surah Mujadalah. Nanti boleh tengok kembali rakaman dia. Ahsa. Ahsa ni apa? Kita sebutkan juga baru-baru ni. Apa dia? Batu kerikil kecil. Batu kerikil kecil. Kecil tu batu besar tu. Kalau kita nak kira batu-batu besar tu, kita akan kira sambil-sambil ke? Tak. Kita akan bentangkan, kita akan buka batu besar-besar, kita akan kira satu persatu, bilik satu batu. Begitulah nanti kiraan hutang kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Allah akan kira satu. Macam mana nak jawab dengan pelbagai pinjaman ni yang kita dah ambil daripada Allah dan masih lagi kita duk minta lagi, nak pinjam lagi daripada Allah. Sedangkan kalau orang tu dia pinjam dengan kita, hari tu pinjam 100, dia datang lagi 3 bulan, pinjam lagi 100, kita mungkin boleh bagi lagi. Dia datang lagi 3 bulan, pinjam lagi 100, kita mungkin boleh lagi. Datang lagi lepas tu, nak bagi lagi pinjam, tak ada dah. Sebab yang 300 pinjam hari tu tak bayar lagi.
Dia datang lagi nak pinjam, merayu-rayu nak bagi tak, memang tak bagi punya lah. Memang sampai kesudah kita tak bagi. Sebab yang dulu tak bayar lagi, ini lagi mau datang pinjam yang yang baru lagi. Tapi kita hutang yang lama belum lagi settle, kita masih lagi minta pada Allah untuk nak tambah lagi. Dan masih lagi Allah bagi pada kita. Tapi ingatlah, nanti kita akan bertemu dengan Allah. Itu yang Allah ingatkan dalam surah Al-Fatihah. Apa dia? Maliki Yaumid di, kan? Perkataan ad-din. Sama tak ejaan dia dengan dain? Sama tak? Sama. Dia adalah hari yang akan ditagih hutang-hutang kita pada Allah Azza wa Jalla. So kalau orang yang dia sedar apa yang dia ada ini adalah sebagai hutang, dia tak dan nak fikir pasal hutang orang pada dia. Bahkan kalau ada orang datang nak pinjam pada dia, dia sangat bersyukur. Sebab apa? Sebab itu peluang pada dia untuk bagi pinjam dan dia halalkan, dengan harapan Allah nanti akan menghalalkan semua hutang kita pada dia. Kerana Allah akan treat kita macam mana kita treat orang. Ketika mana Abu Bakar As-Siddiq, kan, kita sebutkan ayat ini, tentang kisah Aisyah radhiyallahu anha yang difitnah, dan salah seorang yang memfitnah Aisyah itu adalah orang yang Abu Bakar duk bagi duit belanja dekat dia. Duk bagi duit belanja dekat dia. So bila Abu Bakar tahu, Abu Bakar kata, mulai hari ni aku tak nak bagi dah duit kat kau. Aku tak nak bagi duit belanja dekat kau. Sebab yang buat tu memang salah. Yang memang patut pula kalau kita pun kita akan buat perkara yang sama. Kan, tapi Allah sebutkan apa? Wal ya'fu wal yasfahu. Maafkanlah dan lupakanlah apa yang dia buat. Dan Allah kata, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum? Kau tak nak ke Allah mengampunkan engkau? So kita memaafkan orang, apa yang kita akan dapat? Allah akan maafkan kita. Allah sebutkan dalam surah 58 juga, fafsahu yafsahillahu lakum. Kamu memberi lapang, memberi ruang kepada orang lain untuk duduk, maka Allah akan melapangkan segenap kehidupan kamu. Nabi SAW juga sebut dalam hadis, man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajati. Barang siapa yang menunaikan hajat saudara dia, Allah akan tunaikan hajat dia. Wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhihi. Allah akan berterusan membantu seseorang selama mana dia berterusan membantu saudara dia. So macam mana kita treat orang, macam tu Allah akan treat kita. So bila orang yang dia ada duit, orang datang pinjam, itu adalah peluang dia untuk nanti dilangsaikan hutang dia dengan Allah Azza wa Jalla. Dan hutang dia, hutang kita dengan Allah adalah jauh lebih banyak daripada nilai yang kita bagi pinjam dekat orang. So ini ayat hutang yang Allah sebutkan dalam Quran. Ayatnya panjang sebab memang di kalangan kita akan berurusan dengan hutang piutang. Dan dalam masa yang sama juga Allah nak beritahu, setiap daripada manusia tidak terlepas daripada berhutang. Sekaya mana pun dia pasti akan berhutang dengan Allah Azza wa Jalla. Lagi banyak duit dia, lagi ramai anak dia, lagi panjang usia dia, sebenarnya lagi banyak pinjaman dia kepada Allah Azza wa Jalla, lagi banyak nanti yang akan perlu dibayar balik. Dan sebab itu juga disebutkan dalam hadis tentang solat duha, kan. Nabi sebutkan bangunnya setiap pagi, setiap orang itu berhutang pada setiap sendi-sendi dia. Dia berhutang. So itu hutang dalam sendi. Ada 360 sendi yang kita berhutang setiap pagi dengan Allah Azza wa Jalla yang perlu dilangsaikan. Itu baru yang kat sini je. Yang lain-lain ni, itu semua perlu dilangsaikan. Baik, ayat 284, 285, 286, 3 ayat penutup surah Al-Baqarah. 3 ayat yang sangat besar. Yang dalam hadis disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, satu hari Nabi SAW duduk bersama dengan malaikat Jibril alaihi salam, dan ketika mana tengah duduk-duduk itu dengar bunyi di langit. Lalu malaikat Jibril mendongak ke langit melihat, bunyi itu rupa-rupanya datang daripada satu pintu langit yang terbuka. Lalu malaikat Jibril kata, pintu langit ini tidak pernah terbuka sebelum ini, dan ia terbuka pada hari ini sahaja.
Kemudian keluar daripada pintu langit itu malaikat. Malaikat Jibril melihat dan malaikat Jibril kata kepada Nabi Muhammad SAW, malaikat ini tidak pernah turun sebelum ini sekalipun. Tak pernah. Hari inilah baru malaikat ni turun ke bumi. Lalu malaikat itu turun memberi salam kepada Nabi SAW dan memberitahu bahawa Nabi telah diberikan satu pemberian yang sangat-sangat besar yang tidak diberikan kepada mana-mana Nabi, Rasul ataupun umat sebelum ini. Iaitulah surah Al-Fatihah dan khawatim Al-Baqarah. Dan penutup surah Al-Baqarah iaitulah 3 ayat ini yang bermula pada lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. So ini 3 ayat yang special khas diberikan kepada Nabi SAW sahaja dan kepada kita semua, dan ini adalah juga ayat yang dibaca kan. Bila baca ayat ini antaranya, kalau mengikut pada hadis Nabi SAW, ini antara yang dibaca sebelum nak tidur. Selain pada ayat kursi, ini juga yang dibaca sebelum nak tidur. Milik Allah lah apa yang berada di langit dan apa yang berada di bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum, dan jika kamu menzahirkan apa yang berada dalam diri kamu, au tukhfu, atau kamu sembunyikan, yuhasibukum bihillah, Allah akan menghitung dan menyatakannya kepada kamu. So apa sahaja yang dizahirkan dan apa sahaja yang disembunyikan, itu semua dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Fayaghfiru liman yasha, maka Allah dia memberi keampunan kepada siapa yang dia kehendaki, wa yu'adzibu man yasha, dan ia mengazab siapa yang ia kehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah atas tiap-tiap sesuatu adalah Tuhan yang maha mampu, yang maha kuasa. Amana Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rasulullah telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, dan juga orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab dan para rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membezakan antara seorang dengan yang lain rasul-rasulnya. Mereka berkata lagi, kami dengar dan kami taat. Kami pohonkan keampunan-Mu, wahai Tuhan kami, dan kepadamu jualah tempat kembali. Para rasul dan juga orang beriman kepada apa? Beriman dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, iaitu Al-Quran. Semua mereka beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul. Dan orang beriman, mereka tidak membezakan seorang rasul dengan rasul yang lain. Tak membezakan. Tidak seperti yang dilakukan oleh Bani Israel yang menganggap rasul mereka, kitab mereka, bahkan diri mereka adalah lebih baik daripada rasul-rasul yang lain. Sedangkan orang beriman, kita beriman bahawa semua rasul itu adalah utusan Allah Azza wa Jalla. Kita beriman, kita percaya kepada mereka. Kita tak sebut yang ini lebih hebat daripada yang lain, tanpa kita menidakkan kelebihan yang Allah berikan kepada sebahagian mereka. Contoh, Allah berikan kepada Nabi Musa, yang kelebihannya adalah dia mampu bercakap dengan Allah Azza wa Jalla. Dia digelar sebagai Kalimullah. Nabi Ibrahim AS digelar sebagai Khalilullah, kekasih Allah Azza wa Jalla. Dan begitu juga Nabi Muhammad SAW. Maka ada rasul yang ada kelebihan mereka
Akan tapi kita tak sebutlah Nabi Musa lebih tinggi daripada Nabi Ibrahim, Nabi Isa ke. Kita tak sebut. Kita beriman kepada semua itu dan kita tidak membezakan antara satu sama yang lain. Dan syiar orang-orang beriman ialah sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Dan ini cantik sekali Allah letakkan ia sebagai penutup dalam surah yang kedua dalam Al-Quran yang panjang. Surah yang banyak bercerita tentang suruhan dan juga larangan. Ia bercerita tentang umat terdahulu juga, tentang sikap mereka. Seolah Allah nak beritahu dengan suruhan dan larangan yang kita dah lalu dalam surah Al-Baqarah ini. Bagi orang beriman, mereka adalah apa? Mereka sami'na wa ata'na. Mereka dengar dan mereka taat, mereka patuh. Tak ada lagi apa pilihan yang lain pada mereka. Mereka tidak memilih yang lain daripada apa yang mereka dengar daripada Al-Quran. Kalau kita lihat di sini Allah gunakan perkataannya sami'na, terjemahannya dengar. Dalam Al-Quran ada lagi perkataan, bentuk perkataan maksudnya dengar juga kan. Tapi bentuknya berbeza. Contoh Allah gunakan yang kita familiar sikit. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Familiar tak? Pernah dengar kan? Saya tak bawa kita kepada ayat tu, saya sebutkan sahaja. Yastami'una al-qawla. Okay. Yastami'una dia berasal daripada apa? Istama'a. Istama'a. Baik. Maksudnya apa? Maksudnya dengar. Okay. Sami'na ini berasal daripada perkataan sami'a. Maksudnya dengar juga. So mesti ada beza kan antara dua-dua ni lah. Kan? Walaupun terjemahan kita letakkan dengar, tapi tulisan Arabnya satu sami'a, satu istama'a, maka mesti ada perbezaan. Kita tak nak tengoklah perbezaannya apa, tapi saya nak poinnya ialah perkataan sami'a ini adalah bentuk yang paling asas. Bentuk yang paling asas dalam fi'il itu, dalam kata kerja. Dan sami'a maksudnya dengar. So istama'a dengar juga, tapi dengar dengan ada sesuatu lah kan yang ekstra daripada sami'a. So orang yang beriman, mereka tak perlu istama'a, mereka sami'a je. Istama'a ni adalah dengar dengan beri perhatian, dengan beri tumpuan. Sami'a, dengar macam biasa je. Macam sekarang ni dengar kan. Sambil-sambil baring-baring dengar, itu namanya sami'a. Kan, sambil dengar hari ni ustaz tengah cakap, dia pun baring ataupun duduk relax ke kan, ataupun tengah basuh pinggan ke kan, tengah lipat-lipat baju ke, sami'ah, dengar. Itu dengar dengar biasa je. Itu namanya sami'ah. Maka Allah beritahu orang beriman, mereka asalkan perkara itu datang daripada Allah dan Rasul, maka mereka akan terus taat. Mereka akan terus taat. Tak perlu dia nak pergi dengar, betul ke apa yang aku dengar ni? Cuba kau cerita balik. Dia tak perlu macam tu. Dia cukup dengan dia dengar je, ini Allah sebut, ini Rasul sebut, dia terus taat. Menunjukkan kepada apa? Menunjukkan sikap mereka yang dengan Allah dan Rasul terus. Tak ada lagi tangguh, tak ada lagi tanya, tak ada lagi tunggu-tunggu, tak ada lagi nak persoal, tak ada lagi saya belum sedia, seru belum sampai, tak ada. Asalkan dia dengar je, ini Allah, ini Rasul yang cakap, dia terus saja akan taat. Dan itulah dia syiar ataupun apa, moto kehidupan orang-orang yang beriman. Dia dengar dan dia taat. Dan inilah yang Al-Quran nak install pada diri kita semua yang berinteraksi dengan Quran. Kita akan mendengar Al-Quran ini daripada pelbagai orang. Kita akan dengar daripada ustaz-ustaz. Kita akan dengarnya juga daripada siapa? Daripada kawan-kawan. Daripada anak-anak kita. Mungkin daripada orang yang kita tak kenal.
kita akan mendengar nasihat, peringatan daripada Al-Quran dan juga hadis ini dari pelbagai orang. Dan orang yang beriman, dia tak kisah nasihat itu, teguran itu sampai daripada siapa, dia tak kisah. Dia bukan ustaz je yang boleh tegur sebab dia layak, dia ustaz. Bukan. Walaupun teguran itu sampai daripada anak dia, daripada pembantu dia, daripada entah siapa-siapa pun, dia tak kisah. Janji yang disampaikan itu adalah Al-Quran dan juga hadis. Maka dia akan dengar dan dia akan patuh kepada perkara tersebut. Kerana antara cabarannya ialah orang dia nak mendengar daripada orang yang sama level dengan dia atau lebih atas daripada dia. Kan? Kau siapa? Kau tahu tak kau siapa? Kau nak cakap dengan aku? Kau nak tegur aku, nak bagi nasihat. Kau tahu tak kau siapa? Aku ada pengalaman banyak. Aku jawatan tinggi, aku lebih kaya. Tak, asalkan berkaitan dengan Allah dan Rasul, maka orang beriman dia akan dengar tak kira daripada siapa. Berbeza dengan perkara yang lain lah. Beza dengan perkara yang lain. Kan, kita tak bolehlah main dengar je berita-berita yang sebahagian, kita kena tabayun. Tapi Allah nak beritahu orang beriman betapa lembutnya mereka, betapa mereka ini akan menjadi lemah bila berhadapan dengan qala Allah, qala Rasul. Dua ni memang mereka tak boleh tak boleh. Memang akan lemah longlai. Kan? Apa ketar lutut dia. Maksudnya mereka akan terus tertunduk bila dengar apa saja yang datang daripada Allah dan juga Rasul, dan mereka tak kisah itu datang daripada siapa. Ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allah tidak memberati seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya. Ia mendapat pahala kebaikan yang diusahakannya dan ia juga menanggung dosa kejahatan yang diusahakannya. Mereka berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, janganlah engkau mengirakan kami salah jika kami lupa atau kami tersilap. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat, sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya. Dan maafkanlah kesalahan kami, serta ampunkanlah dosa kami, dan berilah rahmat kepada kami. Engkaulah penolong kami, oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap kaum yang kafir. Masya-Allah. Salah satu surah Al-Baqarah ini, setelah Allah cerita tentang syiar ataupun moto orang beriman ialah dengar dan taat terhadap suruhan dan larangan Allah SWT. Akan tapi Allah, dia memahami keadaan kita semua. Tidak kita semua, tidaklah semua kita ini mampu untuk menjalankan setiap suruhan dan larangan Allah SWT dengan sempurna. Banyak kelemahan kita. Lalu Allah menyatakan, memujuk kita, memberitahu tentang concern Allah, menunjukkan Rahman dan Rahim Allah Azza wa Jalla pada kita dengan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak memberatkan soal itu kecuali apa yang dia mampu untuk nak menanggung. Dan kita dengan pengalaman yang ada dalam kehidupan kita, banyak situasi kan susah yang kita telah hadapi. Dan ketika mana kita menghadapi situasi tersebut, kita rasakan bahawa ya Allah, beratnya ujian ini, beratnya musibah ni, dan kita tak mampu untuk nak menanggungnya. Ya. Sedangkan Allah tahu kemampuan kita itu tahap mana. Kita je yang tak tahu potensi yang ada pada diri kita. Maka nak buat apa? Orang yang beriman, mereka terus akan menyerahkan diri mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Terus dia berdoa, Rabbana. Terus berdoa, terus minta bantuan. Ya, sebab itu kita ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita macam-macam yang akan kita tempuh dalam kehidupan. Orang beriman, dia tak pandang satu benda itu besar ataupun kecil. Ya, ada benda yang memang di luar kemampuan kita. Kan? Akan tetapi orang beriman, mereka
tahu bahawa Allah dia adalah Tuhan yang ala kulli syai'in qadir. Tuhan yang maha mampu atas segala sesuatu. Itu antara kisah yang telah kita lalu pada surah Al-Baqarah kan, tentang kisah seorang yang disebut sebagai Uzair kan, yang dia minta kepada Allah macam mana. Dia tanya kepada Allah bila dia lalu pada sebuah kampung yang dah lama ditinggalkan sampai atap pun dah roboh, dinding-dinding pun dah roboh. Dia tanya macam mana Allah akan menghidupkan sesuatu yang telah mati. Lalu Allah pun mematikan dia selama 100 tahun. Dan Allah menghidupkan dia kembali. Dan akhirnya apa yang dia ucapkan, qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi sekarang ni aku tahu bahawa Allah dialah Tuhan yang maha kuasa, maha mampu atas tiap-tiap sesuatu. Kadang-kadang kan, apa yang kita nak minta, kita rasakan itu sesuatu yang mustahil, terlampau besar. Kita tak nampak bayang kita boleh dapat dan capai benda tu. Dan kadang-kadang satu ujian yang mendatang, kita rasakan ujian itu terlampau berat hingga kita tak mampu nak berdiri nak memikul ujian tersebut. Tetapi orang beriman dia berpegang bahawa Allah ala kulli syai'in qadir. Dia Tuhan yang maha mampu, maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Lalu bila dia berdepan dengan satu cubaan yang berat, satu ujian atau musibah yang besar yang dirasakan dia tak mampu, perkara pertama sekali yang akan dilakukan ialah apa? Dia mengangkat tangan dan berdoa Rabbana. Dia berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. La tu'akhidna in nasina aw khata'na. Ya Allah, janganlah engkau mengirakan kami salah jika kami lupa atau kami tersilap. Kerana dalam nak menjalankan suruhan dan larangan Allah Azza wa Jalla, ada waktu yang kita lupa, ada waktu kita tersilap. Tersilap langkah kerana masih lagi mengikut kehendak diri dan juga hawa nafsu. Maka kita mula dengan doa, minta Allah bantu. Dan seterusnya, ini doa yang keseluruhannya adalah kita meminta agar Allah tidak bebankan sesuatu yang kita tak mampu untuk nak memikulnya, dan kita minta Allah jangan pikulkan kepada kita apa yang kita tak terdaya untuk nak memikulnya. Dan kita wa'fu anna, meminta maaf, waghfir lana, minta ampun, warhamna, dan kita memohon rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. 3 perkara ini yang ditutup dalam doa ini: maaf, ampun, rahmat. Ini yang kita nak terus minta setiap hari. Dan inilah yang ada dalam doa yang ketika mana Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Nabi SAW, apa yang aku nak minta dalam solat. Maka Nabi ajarkan doa, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman, dengan dosa yang banyak. Dan tidak adalah Tuhan yang mengampunkan kecuali Engkau. Maka ampunilah aku dan rahmatilah aku dengan keampunan daripada sisimu. Sesungguhnya Engkau Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang. Keampunan dan rahmat Allah Azza wa Jalla itu pemberian yang besar yang kita harapkan daripada sekian pemberian yang Allah berikan kepada kita. Maka untuk orang yang telah pergi mendahului kita, doakan kepada mereka 2 perkara, keampunan dan juga rahmat. Itu yang mereka perlukan, itu yang mereka harapkan daripada kita. Keampunan dan rahmat. Pohonlah sentiasa untuk mereka. Pohonlah untuk anak-anak kita, dan pohonlah untuk diri kita keampunan dan juga rahmat. Dan jika ada orang mendoakan untuk kita keampunan, ataupun orang doakan kita, moga Allah merahmati engkau, itu doa yang kita patut ucapkan jutaan terima kasih pada dia. Kadang orang doa, saya doakan awak murah rezeki, saya doakan awak panjang umur. Sedangkan doa yang paling besar yang diperlukan oleh kita adalah, saya doakan
awak diampunkan, saya doakan Allah merahmati engkau. Itu doa yang paling besar, yang paling nanti akan berguna untuk kita. Dan dalam pada kita nak minta maaf, nak minta ampun dan nak minta rahmat Allah Azza wa Jalla. Tiga perkara ini boleh didapati dengan cara bagaimana? Dengan cara kita memberikannya kepada orang lain terlebih dahulu. Seperti disebutkan tadi kan, Allah akan treat kita sebagaimana kita treat orang, kan? So jika kita nak Allah maafkan kita, maka apa yang kita kena buat? Kita kena maafkan orang lain. Susah ke senang nak maafkan orang? Susah. Susah nak maafkan orang? Susah. Dan begitu jugalah kita kena bayangkan dosa dan kesalahan yang kita lakukan yang Allah nak maafkan. Ingat senang ke? Dahlah peringatan bagi banyak. Dahlah lepas buat dosa, buat salah tu, tak minta maaf, tak minta ampun. Buat lagi. Lepas tu minta lagi. Allah bagi lagi macam-macam nikmat. Allah terus lagi bagi nikmat. Tambah lagi nikmat. Buat lagi salah. Lepas tu kita minta maaf. Ingat mudah ke untuk nak memaafkan? Tak. Maka jika kita mengharapkan keampunan dan kemaafan daripada Allah, maka berilah keampunan dan kemaafan itu kepada orang lain. Jangan bimbang kalau orang yang menzalimi kita, lalu kita memaafkan dia, kita berasa macam kalau aku maafkan dia, sedap lah hidup dia. Nanti dia lepas lah, nanti dia sesenang je dah buat salah, lepas tu aku maafkan dia, relax lah dia. Tak. Kesalahan yang dia lakukan, walaupun kita dah maafkan, dia nanti kena jawab juga di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kita maafkan atau tidak kita maafkan, dia tetap kena jawab. Tapi kalau kita maafkan, dia tetap kena jawab dan kita akan mendapat keampunan daripada Allah Azza wa Jalla. Dan sesiapa yang inginkan rahmat Allah Azza wa Jalla, maka berkasih sayanglah sesama orang lain. Apa hadis kita? Siapa ingat? Siapa ingat hadis kita? Hadis kita mula dengan perkataan malla. Siapa ingat? Dekat pukul 11 ada ustaz, dah tak jalan dah. Man la yarham la yurham. Sesiapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Sesiapa yang nak disayangi, dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, apa yang dia nak kena buat? Dia kena sayangi dan rahmati sesama makhluk dia. Sesiapa pun. Sama ada kenalan dia, ahli keluarga dia ataupun bukan. Dia saling berkasih sayang, dia menyayangi, merahmati, dia menghargai, berlebih kurang dengan orang lain. Itu bentuk kasih sayang kita pada orang. Bila kita berurusan, kita berlebih kurang. Itu bentuk rahmat, kasih sayang kita kepada orang. Kita tak susah dengan dia. Orang yang kita tak kenal, kita berlebih kurang. Kita menghargai apa yang orang lain buat, walaupun kita tak kenal dia. Kan? Walaupun dia hanya datang hantar, yang kita pergi mamak order air kan, order makan. Mamak tu datang hantar air. Dan memang tugas dia pun hantar. Tapi kita menghargai. Terima kasih. So kita sedang menyebarkan kasih sayang kita kepada orang. Dan lakukanlah itu dengan harapan nanti Allah akan mengasihi dan juga merahmati kita. Dan ini formula untuk mendapatkan kemaafan, keampunan dan juga rahmat Allah Azza wa Jalla. Dan dalam masa yang sama kita juga nak ingat bahawa suruhan dan larangan Allah Azza wa Jalla itu perlu dilakukan dengan sebaik mungkin semampu kita. Akan tetapi dalam masa yang sama jangan bimbang jika kita ada yang tersilap, terlupa, terkurang dan sebagainya, Allah Maha mengetahui tentang kelemahan yang ada pada diri kita. Dan pada setiap situasi yang kita hadapi, apa nak buat dulu? Angkat tangan dulu. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala alam. Itu yang saya kongsikan pada malam ini. Dan alhamdulillah kita telah selesai melihat kepada surah Al-Baqarah, suruhan dan larangan yang ada di dalamnya. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat. Mudah-mudahan Allah redha dengan usaha kita. Mudah-mudahan masa yang kita peruntukkan yang tak berapa ini kepada Allah, Allah nilai sebagai amal yang soleh. Dan mudah-mudahan ini adalah bentuk penghargaan dan kasih sayang kita kepada Quran. Mudah-mudahan nanti Allah memberikan kasih sayangnya juga kepada kita. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Saya mohon maaf jika ada
kesilapan sepanjang perkongsian saya, salah cakap ke, salah ayat ke, terlebih cakap ke, ataupun tersalah fakta yang dikongsikan. Dan saya ucapkan jutaan terima kasih jazakumullah khairah pada semua yang terus bersama-sama mendengar, sudi mendengar perkongsian saya. Mudah-mudahan Allah nilai ini semua sebagai amal yang soleh insya-Allah. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ij'al hadza jama'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin لا يستجاب لها. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ولا عدوان إلا على الظالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum semua. Terima kasih.